radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhan yang diriku di tangannya. Demi Tuhan yang menjadikan aku, kata Nabi ya. Siapa yang menjadikan Nabi? Allah ya. Jadi demi Tuhan yang menjadikan diri aku ni. Akan turun Isa ibnu Maryam. Isa anak Maryam akan turun kepadamu, menjadi hakim yang adil. Dia menjadi hakim yang adil, pemimpin yang paling adil. Maka ia memecahkan salib, mematahkan salib-salib tu. Macam mana entah, tembak ke, panah ke, tunjuk aja patah ke, wallahu alam, macam mana cara. Tapi akan patah segala salib-salib tu. Salib tu apa benda? Salib apa benda? Pangkah yang ada di gereja tu, tak pernah tengok? Nama yang salib ya. Akan memecahkan segala salib, membunuh babi habis bunuhnya. Lagi menghenilkan ya, menghentikan peperangan. Tak ada lagi perang dah, kerana Yahudi dah kalah, musuh-musuh Islam dah kalah, Dajjal dah mati. Menghentikan peperangan dan melimpahkan harta yang banyak, sehingga tak ada lagi yang akan menerimanya. Nak zakat pun tak boleh, kerana harta banyak mana, duit banyak mana. Ketika itu hadis riwayat Bukhari, iaitu Sahih Bukhari halaman 11, halaman 174. Hadis yang kedua, hadis yang 11, halaman 174. Mirza Ghulam Ahmad, selain ia mendakwakan dirinya Nabi dan Rasul, juga mendakwa dirinya Isa Al-Masih. Yang mengatakan dia itulah Isa Al-Masih, yang dijanjikan akan datang, iaitu dia sendiri. Aku datang dia, berdasarkan ayat yang saya baca dulu. Tahu ayat yang saya baca dulu ya? Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu ayatnya surah Shaf ya. Wa mubasyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Terimalah berita gembira bahawa nanti akan datang seorang rasul namanya Ahmad. Aku itu katanya. Itu berdasarkan ayat Quran surah Shaf ya. Tapi tak betul. Ayat itu betul, tapi dakwaan itu tak betul, kerana dia yang sebenarnya Ahmad itu bukan dia. Dia kata Ahmad, nama aku Ahmad, aku itu katanya. Padahal dia panggil Ahmad itu untuk siapa sebenarnya? Dia refer kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dijanjikan akan, iaitu dia sendiri katanya. Aneh betul orang ini. Tapi kata dia pengarang aneh. Tapi ada dah pengikut ni tak mengatakan ada. Betul ya, katanya. Setuju mereka ni. Pengikut ramai, bukan seorang, berjuta-juta tau. Ia bukan Isa anak bin Maryam, tetapi dikatakan bahawa ia adalah Isa yang dijanjikan akan datang kepada akhir zaman. Namanya Mirza Ghulam Ahmad, bukan Isa bin Maryam. Yang sebenarnya siapa? Isa bin Maryam. Tapi dia ni katanya, kata diri dia Mirza Ghulam Ahmad. Dalam hadis yang dinyatakan, bahawa Nabi Isa membunuh sekalian babi dan memecahkan sekalian salib. Habis pecahnya. Pangkah-pangkah di gereja yang kita nampak di sini ya, di gereja-gereja semua ada. Habis pecahnya. Bertanyalah kita, apakah Mirza Ghulam Ahmad sudah membunuh sekalian babi-babi yang dan memecahkan sekalian salib-salib? Sudah ke belum? Sekarang ni ada lagi dah? Ada. Salib masih banyak, babi masih berkeliaran. Lagi babi dijual di dalam cara terbuka sekarang ya. Bertanyalah kita, apakah Mirza Ghulam Ahmad sudah membunuh sekalian babi dan memecahkan sekalian salib? Jawabnya tidak. Di dalam hadis dikatakan bahawa Nabi Isa akan melimpahkan harta yang banyak
sehingga tidak ada lagi yang akan menerimanya. Kalau nak sedekah tak siapa nak. Nak zakat tak ada siapa nak menerimanya. Tak ada perintah sedekah dia ada gelandangan, tak ada lagi dalam dunia ni. Ada aja kata ni, dia duit banyak belaka. Sekarang ni banyak ada orang minta sedekah, yang banyak. Pergi ke masjid adalah minta aja duit. Jadi mudah ke belum? Tak ada. Kata pun tak ada banyak lagi. Kita pun tak ada kata. Tak ada kaya-kaya. Kalau orang nak bagi kita duit, kita terima tak sekarang ni? Kalau ada orang nak sedekah, kita terima tak? Terima. Ya. Kerana kita pun tak ada duit sekarang ni. Tapi patutnya tak ada terima, kita banyak duit. Apakah Mirza Ghulam Ahmad sudah membunuh sekalian babi dan memecahkan sekalian salib? Jawabnya tidak. Dalam hadis dikatakan bahawa Nabi Isa akan melimpahkan harta yang banyak sehingga tidak ada lagi yang akan menerimanya. Apakah Mirza Ghulam Ahmad ada berbuat begitu? Kita dah kaya ke belum? Jawabnya tidak. Ia mati. Tak pernah ia melimpahkan harta. Dia dah mati. Dia tak ada pun. Jadi orang tinggal tak ada berkaya-kaya. Apa hal saja. Miskin juga. Inilah omong kosongnya Mirza Ghulam Ahmad. Yang kedua tadi ya. Yang ketiga, anak dan khalifahnya mendapat wahyu juga. Anak dan khalifahnya pengikut-pengikutnya dapat wahyu. Padahal wahyu berakhir dengan siapa? Dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa lagi yang menerima wahyu. Tapi yang lain tu mengatakan dapat wahyu juga. Begitu juga Syiah. Syiah mengatakan imam-imam ni dapat wahyu sampai pada imam terakhir. Jadi mereka macam Nabi je lah. Yang sebenarnya dapat wahyu hanya seorang je. Siapa? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Yang lain tak ada dapat wahyu. Kalau bukan nabi tak ada dapat wahyu ya. Tapi dia kata anak itu dapat wahyu. Dan begitu juga khalifah-khalifah mengikut dapat wahyu. Bukan saja Mirza Ghulam Ahmad yang mendakwa dirinya menerima wahyu serupa Nabi dari Tuhan, tetapi juga anaknya dan khalifahnya, iaitu Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad Khalifatul Masih yang kedua, mendakwakan pula ia dapat wahyu dari Tuhan. Basiruddin ini mendongeng dalam bukunya Pengantar untuk Mempelajari Quran pada jilid yang ketiga, pagina 76. Jilid ketiga, muka surat 76. Keluaran Yayasan Wisma Damai Bandung. Di Indonesia dah tersebar ajaran ni ya. Bandung. 1968. Bunyi apa ni? Dalam keadaan demikian aku menyetujui menerima bai'ah jemaat sebagai khalifah yang kedua. Aku ni menerima tawaran jadi khalifah yang kedua. Kata dia anak tadi, Basiruddin, anak di Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad dah tak ada, dah padam. Tinggal anak aja. Dalam mana dia? Dalam keadaan demikian aku menyetujui menerima bai'ah jemaat sebagai khalifah yang kedua, dan dalam kedudukan itu mulai berkhidmat jemaat. Dia berkhidmat untuk jemaah dia, berkhidmati jemaat Islam dan umat manusia, kerana bagian besar dari mereka yang dipandang sebagai pejabat-pejabat pemimpin, pimpinan jemaat menentang nizam. Nizam tu apa? Peraturan khalifat tu. Dia menentang nizam yang dibuat oleh khalifah dulu tu. Maka jemaat menghadapi krisis dan bahaya yang besar. Orang-orang besar mulai menghadapi krisis. Orang mulai meramalkan bahawa kehancuran jemaat dan bubar
beruntukan, berantakan. Bubar berantakan hanya soal beberapa hari saja. Dan bubar berantakan akan berlaku pada beberapa hari lagi. Pada saat itu Tuhan menurunkan wahyu kepadaku, kata dia Basruddin tadi ya, bahawa Tuhan akan melindungi dan memelihara aku, dan memberikan kepadaku kemenangan dan akan menghancurkan mereka. Padahal tak berlaku pun. Begitulah dongeng Mirza Basruddin tadi, anak pada Mirza Ghulam Ahmad tadi, anak dan khalifah yang kedua dari Mirza Ghulam Ahmad, yang mendirikan gerakan Ahmadiyahnya tadi. Dongeng ini bertentangan dengan agama Islam yang suci, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dengan gampang tu dengan senang, bahawa Nabi dan kenabian sudah tidak ada lagi. Tak ada Nabi lagi. Aku Nabi yang terakhir, kata Nabi Muhammad. Siapa mengaku Nabi lepas itu semua tak betul tu, palsu belaka. Semua palsu. Kepercayaan bahawa khalifah menerima wahyu juga sama dengan kepercayaan kaum Syiah. Syiah pun kata begitu juga. Imam-imam yang menerima wahyu sampai imam yang pengambil, yang ke-12. Jadi sama tu. Dua-dua sesat, dua-dua jangan kita ikut kerana bertentangan dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, yang keempat, ia menyempurnakan syariat Islam. Dia katakan syariat Islam tu dah akan disempurnakannya, tak cukup lagi. Yang menyempurnakan dia ni Mirza Ghulam Ahmad atau Mirza Basruddin tadi. Dia akan menyempurnakan Islam kerana Islam tu tak lengkap lagi katanya. Majalah Universitas Al-Azhar Kairo, terbitan tanggal 1 Februari 1957. Hari Malaysia Merdeka tu. Tapi Malaysia Merdeka bulan Ogos ini 1 Februari. Tanggal 1 Februari 1957 telah membongkar habis-habisan kesalahan Ahmadiyah. Qadian, Ahmadiyah Qadian, ataupun asas mazhab Qadian gitu ni. Dan Ahmadiyah Lahore tu berasal dari Pakistan ya. Di antara arahannya, di antara uraiannya dikutipkan di bawah ini dan pada pasal yang ke-12 berikutnya. Ini semua salah belaka ni, bukan semua percaya ni tau. Ini menerangkan kepalsuan. Siapa tadi? Mirza Ghulam Ahmad dan Gana tadi. I'tiqad kaum Ahlus Sunnah Ahmadiyah mempercayai bahawa Mirza Ghulam Ahmad diutus Allah untuk menyempurnakan agama Islam. Berarti Islam tu udah tak lengkap lagi. Dia datang melengkapkannya. Padahal Allah dah isytihar dah Islam sudah lengkap. Adakah Allah isytihar Islam itu sudah lengkap? Di mana? Quran. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kami telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Tak perlu diubah-ubah lagi, tak perlu ditambah-tambah lagi, tak perlu dipindah-pindah lagi. Kerana Islam itu sudah sempurna. Tapi kata Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad ni belum lagi. Aku yang menyempurnakan, kata dia. Mirza Basruddin tadi ya. I'tiqad Ahlussunnah, i'tiqad kaum Ahmadiyah mempercayai bahawa Mirza Ghulam Ahmad diutus Allah untuk menyempurnakan agama Islam. Agama Islam masih kurang, ada lagi tak kena, tak cukup. Kerana itu ia diutuskan untuk menyempurnakannya. Nabi Muhammad kalau dibandingkan dengan Mirza Ghulam Ahmad adalah sebagai hilal. Hilal tu apa? Bulan sabit dipanggil hilal ya, hilal. Bulan sabit, sedangkan ia adalah Badar, iaitu bulan purnama. Nabi Muhammad tu bulan purnama. Mirza Ghulam Ahmad tu hilal baru nak muncul bulan tu.
pada lambang bendera kaum Ahmadiyah dicatatkan atau dicantumkan. Cantum apa? Hilal, bulan sabit, Badar, bulan purnama. Yang ketiga menara. Menara itu apa? Bangunan yang tempat menerima cahaya bulan tadi. Hilal bagi mereka artinya Muhammad. Badar artinya Mirza Ghulam Ahmad. Jadi arti Nabi Muhammad itu tak sempurna lagi, nak disempurnakan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Dan menara artinya Menara Damsyik. Dia berlaku di Damsyik. Damsyik itu mana? Di Syria. Dulu di Mekah Syam, di mana Nabi Isa akan turun pada akhir zaman. Itu nama di Damsyik. Itu betul kita percaya tu. Kita percaya bahawa Nabi Isa akan turun di Damsyik nanti. Tentang menyempurnakan syariat Islam, ia memfatwakan bahawa jihad dengan senjata tidak ada lagi. Tak ada lagi perang-perang, tak ada. Melawan pemerintahan Inggeris yang berkuasa di India ketika itu adalah haram. Jangan lawan penjajah. Padahal dalam Islam disuruh kita berjihad. Tak kira siapa, bukan Inggeris saja, siapa-siapa pun. Bila mereka menjajah, kita berjihad kepada di jalan Allah. Ya, wa tujahiduna fi sabilillah. Dengan senjata kan dengan apa-apa. Allah kabul Al-Quran, wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Berperanglah kamu di jalan Allah seperti mana mereka memerangi kamu. Patutnya kita buat macam mana? Ditembak kita dengan rifle, kita balas dengan rifle. Ditembak kita dengan roket, kita balas dengan roket. Ditembak kita dengan bom, kita balas dengan bom. Cuma malangnya kita orang Islam ni, orang beriman ni, tak ada senjatanya. Yang ada senjata sekarang siapa? Orang kafir aja. Padahal Allah kabur ni memerangi orang kafir tu ikut macam mana apa yang ditujukan kepada mereka, kepada kita. Macam mana dia buat kepada kita, begitulah kita balas. Tapi tak ada senjata. Tambah orang Melayu, apa senjata ada? Apa senjata ada? Keris je. Tembak dengan rifle tengah. Nah, ini keris hang tua. Takkan Melayu hilang di bumi. Boleh menang kan? Itu yang berlaku hari ini. Kerana kita tak mengatakan kita tak tahu. Bukan tak tahu pun, tak ada mengamalkan perkembangan senjata. Patutnya apa dia buat, kita buat je. Dia guna bom atom, kita lawan bom atom. Dia gunakan bom nuklear, kita lawan dengan bom nuklear. Ini kita bom tak ada. Keris je ada. Bila dia menang, itu biasa umat Islam ditindas di mana-mana saja dalam dunia ni. Keris pun tak tahu. Itu dia. Jadi kata dia haram je. Jihad dengan senjata tidak ada lagi. Melawan pemerintahan Inggeris yang berkuasa di India ketika itu adalah haram. Masa itu belum merdeka lagi India tu. Haram katanya. Yang ketiga, jihad yang diakui oleh syariat ialah jihad bersama-sama dengan Inggeris, sama dengan Inggeris, melawan pemberontak-pemberontak yang terdiri daripada orang-orang Islam. Itu disuruh itu. Wajib kita ikut orang Inggeris itu melawan orang-orang yang memberontak terhadap pemerintahan Inggeris itu. Termasuk orang Islam ada. Sebelum India itu merdeka, orang Islam bersama dengan orang Hindu itu memperjuangkan kemerdekaan India itu. Sampai merdeka lah India tu. Tapi ketuanya orang Hindu. Siapa? Siapa nama ketuanya? Mahatma Gandhi. Sampai tertegaklah satu kerajaan namanya India. Terdiri daripada orang Hindu dan juga orang Islam. Lepas itu baru datang orang Islam bertindak juga. Sampai tertubuhnya dari negara Pakistan lepas itu ya. Orang Islam dapat negara Pakistan. Orang India kembali tinggal di India. Itu dah. Yang diketuai oleh Iqbal. Muhammad Iqbal, apa namanya? Lupa saya namanya. Pengasas negara Pakistan tu. Jadi dia suruh kita ni menentang pemberontak-pemberontak yang terdiri daripada orang Islam. Kata Mirza Ghulam Ahmad tu. Itulah yang dinamakan menyempurnakan syariat Islam oleh Ahmadiyah. Fatwa semacam ini ditentang keras oleh kaum Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kerana dalam fatwanya ini
terselip penghinaan terhadap Islam dan juga terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam dianggapnya belum sempurna dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggapnya lebih rendah dari dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilal tu baru nak mula. Bulan baru nak mengambil. Hilal. Dan ia bulan purnama. Mirza Ghulam Ahmad tu sebagai Badar. Badar tu bulan penuh. Jadi mana siapa tinggi pangkatnya kalau ikut Mirza Ghulam Ahmad, dia lebih tinggi pangkat daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baru nak mula kan ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut kepercayaan kaum Ahlussunnah wal Jamaah adalah Sayyidul Khaliq. Sayyidul Khalaik. Penghulu segala makhluk. Khalaik itu makhluk ya, yang dijadikan Allah. Tiada makhluk yang lebih tinggi daripada sisi Tuhan yang melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dipanggil dia siapa? Dipanggil dia itu Habibullah. Habibullah itu apa? Kekasih Allah. Tak ada yang dapat jawatan itu. Pingat yang tertinggi itu semua Nabi. Di mana namanya? Di langit, di Sidratul Muntaha. Allah anugerahkan dia satu pingat namanya Habibullah. Itu paling tinggi ya. Tapi bukan kata Mirza Ghulam Ahmad, dia macam Badar je, baru nak mula ya. Dan agama Islam itu sudah sempurna. Itu Allah dah khabar dah sempurna tu. Tak perlu ditambah atau disempurnakan lagi oleh sesiapa pun. Juga oleh Mirza Ghulam Ahmad. Firman Allah, ini dah saya bacakan tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surah Al-Maidah ayat 3 ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu untuk kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku dah lengkap segala nikmat aku bagi kamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Tengok terjemahan rasminya. Hari ini iaitu hari wada, bulan Zulhijjah tahun 10 Hijrah, telah aku sempurnakan agamamu untuk kamu. Jadi Islam tu sudah sempurna dah. Tak perlu dipindah-pindah, tak perlu ditambah-tambah, tak perlu dibuang-buang, tak perlu dipindah ditukar-tukar. Dah sempurna. Sempurnakan agamamu untuk kamu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Nikmat dah cukup. Macam-macam nikmat. Padahal nikmat yang ada pada kita sekarang dalam dunia ni hanya ada berapa peratus? 1%. Itu pun tak terbilang. 1% pun tak terbilang. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak kira, nak hitung nikmat Allah dan saya tiada terhitung oleh kamu. Itu baru 1%. Di syurga esok berapa peratus lagi? 99% lagi. Lagi tak kira nikmatnya. Nikmatku bagimu, dan aku telah menyukai Islam jadi agamamu ya. Kita nak amalkan amal Islam saja, lain tak terima di Tuhan ya. Dalam ayat lain apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. No way Allah will accept. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan mereka-mereka yang rugi. Orang rugi masuk neraka tu. Islam dah sempurna. Kenapa nak diubah-ubah? Kenapa nak dipindah-pindah? Kenapa pula ada Islam plural sekarang ni? Kenapa ada Islam liberal? Kenapa ada Islam apa lagi? Islam multiracial? Tak ada dah. Islam dah sempurna. Jadi agama Islam sudah cukup pada tahun 10 Hijrah. Tidak perlu dicukupkan lagi oleh Mirza Ghulam Ahmad dan lain-lain ya, yang lahir lebih dari 1200 tahun di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Mirza Ghulam Ahmad itu 1000 tahun lebih. Ya, lebih lewat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu yang keempat. Bagi dia, seolah dia melengkapkan Islam tu. Dia buat hukum-hukum baru dan sebagainya. Tak betul tu. Kerana Islam tu tidak perlu diubah-ubah lagi. Tak perlu dipindah-pindah lagi. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, ia lebih mulia dari Abu Bakar dan dari Nabi-Nabi. Dia lebih mulia dari sahabat-sahabat Nabi dan juga dari Nabi-Nabi yang lain. Mirza Ghulam Ahmad dalam bukunya Mi'yarul Akhyar berkata, Ana afdalu min Abi Bakrin bal afdalu minal anbiya'i. Ini apa? Madibarul akhyar. Saqifah yang sebelah. Saya lebih mulia dari Abu Bakar dan daripada Nabi-Nabi. Katanya dia lebih mulia dari Abu Bakar. Padahal sahabat yang paling mulia siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling mulia. Tak ada yang mengatasi sahabat-sahabat. Begitu saja. Selain daripada Nabi, Abu Bakar yang paling mulia. Tapi di atas Abu Bakar itu Nabi-Nabi. Nabi-Nabi Khidir umpamanya, Nabi Samuel dan sebagainya. Itu lebih mulia daripada Abu Bakar. Kerana Nabi itu menerima wahyu. Abu Bakar tidak menerima wahyu. Ya? Jadi, tapi kata Mirza Ghulam Ahmad, dia lebih mulia daripada Abu Bakar. Lebih afdal daripada Nabi-Nabi. Saya lebih mulia dari Abu Bakar dan daripada Nabi-Nabi. Itu pun tidak diterima oleh kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Makhluk yang paling mulia pada sisi Allah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu rasul-rasul yang lain. Sesudah itu nabi-nabi. Yang lain. Sesudah itu malaikat-malaikat. Sesudah itu baru manusia. Dan manusia yang paling mulia selepas Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya? Mirza Ghulam Ahmad tak ada namanya dalam leretan. Leretan rasul-rasul dan nabi-nabi yang termaktub dalam Quran. Tak ada pun dalam Quran tak ada sebut nama Mirza Ghulam Ahmad. Kerana itu dakwaannya tanpa bukti. Dia mendakwa begitu je tapi tak ada bukti. Tak ada alasan. Tak boleh terima ya. Itu yang kelima. Dia mengaku diri dia lebih mulia daripada Abu Bakar dan lebih mulia daripada nabi-nabi. Sedangkan dalam Quran tak disebut nama-nama Mirza Ghulam Ahmad ya. Yang keenam, ia mimpi jadi Tuhan. Dia ada mimpi jadi Tuhan betul. Cuma dia belum mengaku jadi Tuhan. Kalau mengaku jadi Tuhan, dia lebih dahsyat daripada iblis. Lebih dahsyat daripada syaitan. Iblis ada pernah mengaku jadi Tuhan dah? Ada? Iblis mana pernah dia mengaku jadi Tuhan? Tapi manusia lebih dahsyat dari iblis pada ya? Mengaku dari Tuhan. Firaun mengaku Tuhan tak? Dia mengaku dari Tuhan. Namrud mengaku Tuhan juga. Jadi mana Namrud dan Firaun tu lebih dahsyat daripada iblis lagi. Iblis dia tak mengaku dia jadi Tuhan, dia mengatakan dia tu lebih baik daripada Nabi Adam. Itu aja. Kamu jadikan aku daripada api, tapi kamu jadikan dia daripada tanah. Ya? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya daripada Nabi Adam. Kamu jadikan aku, kamu tu Tuhan menjadikan aku. Dia tahu diri dia itu dijadikan Allah daripada api dan kamu jadikan dia daripada tanah. Tapi dia tak pernah mengaku diri dia sebagai Tuhan. Tapi Firaun mengatakan dia Tuhan. Jadi siapa lebih teruk? Siapa lebih jahat? Firaun ke iblis? Firaun lagi jahat daripada iblis. Dia mengaku diri dia Tuhan. Ya, qala ana rabbukumul a'la, kata Firaun. Berkata dia, aku adalah Tuhan kamu yang mulia. Siapa menentang aku akan kubunuh. Itu dia. Iblis tak pernah mengaku begitu. Tapi Mirza Ghulam Ahmad dia mimpi jadi Tuhan tu ya. Dalam bukunya Ayyinah Kamalat Islam. Ayyinah Kamalat Islam. Diterangkan begini. Ra'aitu fil manam bi anni ilahun wa aiqantu anni ana huwa Allah
bi'ainihi wa 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 khatara bibali an yuslihad dunya wa unzimaha yang binizamin jadidin ay akhluqus samai wal arda bidurin jadid. Saya mimpi bahawa saya adalah Tuhan. Dia belum mengaku lagi, dia baru dia kata dia mimpi ya. Dan meyakini bahawa saya benar-benar Allah. Dia mengatakan dia itu Allah. Lagi hebat tu. Dia mimpi lalu dia percaya betul lah dia ni jadi Allah. Tapi tak isyaratkan dia itu sebagai Allah ya. Dan terkhatarlah di dalam hati saya, arti lekat dalam hati saya ni. Ketika itu akan memperbaiki dunia. Aku nak baiki dunia ni dengan suatu peraturan baru. Lain daripada yang diaturkan oleh Nabi Muhammad kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan saya atur dengan undang-undang baru. Ya, artinya saya jadikan langit dan bumi dengan situasi baru. Ya, langit lain keadaannya, bumi lain keadaannya. Jadi undang-undang lain. Inilah dia Mirza Ghulam Ahmad, pembangun Ahmadiyah Qadiani. Ya. Itu gerakannya namanya Qadiani. Jadi dia sudahnya dia mengaku Tuhan. Macam Ayah Pin lah. Ayah Pin akhirnya mengaku apa? Tuhan langit. Lepas itu lumpuh. Tuhan boleh lumpuh kan? Itu kan dah mati. Tuhan mati kan? Tuhan mana dia mati ya? Itu, tapi Mirza Ghulam Ahmad dah mati belum? Dah mati juga. Padahal dia mengaku diri Tuhan juga ya. Inilah ya. Inilah dia Mirza Ghulam Ahmad, pembangun Ahmadiyah Qadiani. Kemudian yang ketujuh, ia mencintai Inggeris sepenuh hati. Padahal Inggeris musuh. Dia penjajah, musuh lah. Yang kita baru lagi nyambut merdeka. Ya, kerana dia telah menjajah negara kita. Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa kita merdeka? Tahun 1957. Sudah berapa tahun dah kita merdeka? 66 tahun dah kita merdeka ya. Kalau ada orang perempuan umur 66 tahun merdeka, mana udah dewasa ke belum? Dah jadi warga emas belum? Lebih dari warga emas lagi. Warga emas 60, ini 66. Saya ada. Merdeka saya dah ada. Tingkat 3. Saya masa merdeka tahun 57 tingkat 3. Masa itu mengambil LCE. Tahu apa LCE? Lower Certificate of Education. Tahun 57. Saya tak tahu nyamuk mereka sampai sekarang. Menyebut merdeka. Tapi sekarang ni tak ada menyebut merdeka lagi dah. Tapi menyambutnya ada. Baru dia menyambut merdeka juga dengan mengadakan forum. Ceramah merdeka pada di malam merdeka tu ceramah, tajuknya merdeka. Di Taman Bukit Indah. Surau An-Nur. Ya, hari merdeka tu subuh tu ada forum. Tajuknya merdeka juga. Itu dia. Sebelum itu ada satu tempat lain, saya dah lupa di mana. Tajuk merdeka juga. Jadi tiap tahun. Tapi cara menyambutnya lain-lain lah ya. Kemudian ia mencintai Inggeris. Yang ketujuh, last sekali. Ia mencintai Inggeris sepenuh hati. Dia sayang penuh orang Inggeris ni. Dalam bukunya Al-Quds, juzuk 1, pagina 26. Tersebut begini. Tidak tersembunyi lagi bahawa kerajaan yang berkah ini, kata Inggeris lah, berkah tu apa? Berkat. Pemerintahan Inggeris itu berkatnya. Yang berkah ini, iaitu kerajaan Inggeris. Saya pelayannya dari dulu. Jadi aku pengikut dia lah. Bapa saya
Mirza Ghulam Murtadha bin Mirza Atta Muhammad Qadiani adalah apa dia? Advisor, apa advisor? Advisor lah tu, ya. Advisor kerajaan Inggeris, itu penasihat kerajaan Inggeris. Advisor kerajaan Inggeris Raya, Inggeris yang besar tu. Bapa saya membantu kerajaan ini dengan 50 orang tentera berkuda, lengkap dengan kudanya dalam hari yang sulit, pada masa yang sulit, ya. Kata di Mirza Ghulam Ahmad tu. Jadi dia menyokong sangat dengan Inggeris. Percaya dengan orang kafir tu. Sedangkan orang kafir tu adalah musuh Islam. Kata Nabi apa? Al-mu'minu baina khamsin syada'ida. Orang beriman ini terpaksa berhadapan dengan 5 musuh. Kata Nabi. Ada 5 musuh kata Nabi. Yang pertama, mu'minun yahsuduhu. Orang beriman yang hasad dengki dengannya. Yang kedua, wa kafirun yuqatiluhu. Itu musuh tu. Jadi orang kafir tu sentiasa nak berperang dengan kamu. Ya ke tak? Mana orang kafir yang lunak dengan orang Islam? Cakap apa? Mana orang kafir yang menerima Islam? Ada tak? Lebih-lebih lagi Yahudi dan Nasrani. Seronok dia kena Islam kan? Mana dia boleh menerima Islam? Dia akan menentang Islam sampai bila-bila. Yuqatiluhu. Di mana-mana orang kafir itu akan menentang Islam. Di India, di Burma, di Filipina, di Amerika Syarikat, semua tak lunak dengan Islam, tak mesra dengan Islam. Kalau boleh nak menentang Islam aja kerjanya. Ini dah, dia katakan dia seronok tu, ada tentera berkuda dia tu, lengkap dengan kudanya di hari yang sulit. Demikian di antaranya pengakuan Mirza Ghulam Ahmad tentang kerajaan Inggeris yang menjajah India ketika itu. Nampaknya bahawa gerakan Ahmadiyah ini adalah sebuah gerakan yang diapi-apikan dan dihembus oleh Inggeris. Inggeris konok dengan dia tu. Kerana dia menyokong Inggeris, menyokong penjajahan Inggeris. Guna kepentingan kolonialnya, untuk kepentingan penjajahannya. Itu Inggeris. Seronok benar lah. Kalau ada orang menyokong dia, seronok benar lah. Kerana itu tidak heran bahawa gerakan ini mendapat pasaran juga di London. Orang Inggeris suka lah bila ada orang nyokong dia. Tambah orang berpengaruh bila nyokong dia. Seronok dia. Macam Munshi Abdullah juga lah. Sependapat dengan Inggeris. Mengatakan orang Melayu itu malas. Ya ke tak? Tapi dipanggil Munshi Abdullah. Kita pun begitu juga. Nyokong dengan orang Inggeris. Dia tengok apa-apa yang Inggeris semua bagus. Yang orang Melayu semua malas, pengotor, dan sebagainya. Sebab itulah. Jadi sampai ia mendirikan sebuah masjid, nama Masjid Ahmadiyah di London. Nama Masjid Ahmadiyah di London. Kerana seronok penuh dengan gerakan Ahmadiyah ni yang menyokong Inggeris ni. Sampai terdiri satu masjid. Kita kaum Ahlussunnah wal Jamaah menganggap bahawa ia Dajjal yang bohong. Walaupun masjid, tapi didirikan oleh Dajjal. Kerjanya bukan nak meninggikan syiar Islam, nak menjahanamkan Islam. Itu Dajjal. Yang bohong, yang telah mengkhianati agamanya dan tanah airnya. Itu Dajjal. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa menjauhkan kita buat selama-lamanya dari pahaman Ahmadiyah ni tadi. Jangan kita ikut pahaman Ahmadiyah ni. Tolak dia. Kerana dia bukan nak meninggikan Islam, tapi dia nak meruntuhkan Islam. Dan nak meninggikan pemerintahan penjajahan. Pemerintahan penjajah. Nak membantu gerakan-gerakan Inggeris.
Ya, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa menjauhkan kita buat selama-lamanya dari tipu daya kaum Ahmadiyah ini dan tipu daya firqah yang sesat. Amin amin ya rabbal alamin. Habis ceritanya ya. Kan yang akan datang atau kita nak baca kejap ni, iaitu perbezaan kesimpulannya. Kesimpulannya apa beza antara fahaman i'tiqad Ahmadiyah ni dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Tengok. Ya, jadual kesimpulan perbezaan i'tiqad yang sangat prinsipal. Prinsipal apa? Yang sangat prinsipal yang sangat penting, yang terpenting antara kaum Ahlussunnah wal Jamaah dengan firqah-firqah lain. Ini bukan Ahmadiyah saja. Nah, beza antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah umpamanya. Ada bezanya. Tengok dengan Syiah dulu. Ada berapa beza tu? 18, 21. Tengok mana yang lalu yang kita baca ya. Tengok yang pertama. Khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang keduanya Umar, yang ketiganya Utsman, yang ketiga bin Affan, yang keempat lepas itu apa? Ali bin Abi Thalib. Tapi Syiah kata apa? Ketiga-tiganya terkutuk. Abu Bakar terkutuk, Umar terkutuk, Utsman pun terkutuk. Terkutuk ya, kerana apa? Merampas khalifah dari tangan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya, imam yang pertama adalah Sayyidina Ali. Bagi mereka imam yang pertama ialah Ali. Kerana mereka itu taksub kepada Ali. Ya. Faham tak? Itu Syiah. Mereka tak menerima Umar, tak menerima Abu Bakar, tak menerima Utsman. Mereka hanya menerima Ali saja. Yang kedua, beza ya. Khalifah boleh diangkat dengan musyawarah. Khalifah boleh diangkat dengan musyawarah melalui ahlul hal wal aqli. Ya. Itu ikut fahaman kita. Nak melantik Abu Bakar tu, siapa melantiknya? Sahabat-sahabat dulu. Jemaah ya, jemaah ahlul hal dan juga wa aqli dan akal. Tapi kata kaum Syiah, imam harus ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasiat. Padahal Nabi tak pernah wasiat pun. Lepas aku ni mesti Ali jadi khalifah, tak ada ya. Tapi mereka kata mesti ada. Dia membuat wasiat sendiri. Kata dia apa Syiah ya. Lepas tu bila nanti Abu Bakar dia tak menerima. Ya, Abu Bakar pun lepas Abu Bakar Umar dia tak terima. Betul lepas Umar Utsman dia tak terima. Dia kata mereka itu mengkhianati Ali katanya. Patutnya Ali terus naik khalifah, ngapa lantik Abu Bakar, ngapa lantik Umar, ngapa lantik Utsman katanya. Itu Syiah. Ini beza antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah ya. Yang ketiga, khalifah orang biasa. Tidak maksum dan tidak menerima wahyu. Itu fahaman kita. Yang khalifah itu orang biasa. Abu Bakar orang biasa, tak menerima wahyu, dia bukan maksum. Apa dia maksum? Tidak dipelihara daripada dosa. Kan? Tidak menerima wahyu. Dia apa dia buat ikut pengetahuan dia. Ikut pandangan dia. Bukan ada wahyu dari Tuhan, tak ada ya. Tapi kata orang Syiah apa? Khalifah masih menerima wahyu dan juga maksum. Khalifah mereka itu maksum belaka. Ya. Juga siapa yang jadi pemimpin ataupun imam bagi Syiah tu, dia dikira sebagai maksum. Apa dia buat pun tak boleh dicabar. Ya. Semua betul belaka tu. Allah setuju. Itu bezanya. Padahal kita mengatakan khalifah tu manusia biasa. Boleh buat dosa dah? Boleh. Tapi mereka tu tidak berdosa lah. Kenapa? Mereka tu memang dilantik menjadi khalifah tu dalam keadaan yang sangat taat kepada Allah Ta'ala. Macam Abu Bakar. Itu sebab jamin masuk syurga tanpa hisab. Tapi dia bukan maksum. Tapi dia tu, Nabi mengatakan mereka tu dijamin masuk syurga tanpa hisab. Tapi dia bukan dipelihara dari dosa dah. Tapi tak buat dosa. Kerana mereka sendiri tak melakukan dosa ya.
Tapi bukan maksumnya. Nabi-nabi maksum, buat dosa pun tak dosa. Buat salah pun tak dosa. Tapi kalau sampai buat salah, dosa ya. Tapi diampun oleh Allah Taala. Itu khalifah-khalifah yang fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keempat, tidak mempercayai adanya khalifah ghaib. Ahlussunnah wal Jamaah tak menerima khalifah yang ghaib. Tapi Syiah menerima. Dia mengatakan khalifah yang ghaib dia. Percaya adanya khalifah ghaib yang akan keluar akhir zaman. Dia kata ada ghaib. Yang kelima, kepercayaan kepada khalifah bukan rukun iman. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Percaya kepada khalifah itu bukan rukun iman. Tapi Syiah mengatakan dia rukun iman. Percaya kepada imam adalah salah satu rukun iman bagi mereka. Yang keenam, kitab kedua adalah kitab hadis Bukhari. Itu percaya Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kitab yang kedua tu. Kerana Nabi kata apa? Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan jadi sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah apa? Al-Quran. Yang kedua, sunnati. Sunnati itu apa? Hadis-hadis yang aku tinggalkan. Itu percayaan kita. Jadi yang kita nak percaya nombor satu Quran, nombor dua hadis Nabi, dan hadis Nabi yang paling masyhur ialah kitab Bukhari yang diriwayatkan oleh Bukhari ya. Itu yang keenam. Orang Syiah pula percaya apa? Kitab yang kedua adalah Al-Kahfi. Ada nama kitabnya Al-Kahfi, karangan Yaqub Al-Kulini. Kulni ya, Yaqub Al-Kulni. Yang ketujuh, mazhab yang sah ialah mazhab Utsmani, mazhab Utsman yang kita baca sekarang ni. Itu mazhab Quran ya. Yang sah ialah Utsmani punya. Itu yang ketujuh. Ikut pahaman kita. Syiah pula kata mazhab yang sah ialah mazhab Ali. Dia kata Quran yang ada sekarang ni tak lengkap. Dia ada lain yang lengkapnya. Cuma tidak diisiharkannya. Tapi untuk kalangan orang Syiah, dia di kalangan mereka dia ada yang lain Quran, ada tambahan daripada Quran yang ada sekarang ni. Dia ada tambahannya. Tapi fahaman mereka ya, tapi tidak diwar-warkan kepada masyarakat dalam dunia ni. Di dalam hal dunia ni dia menerima Quran yang ada sekarang ni. Tapi di kalangan mereka kata ada tambahan-tambahan lagi itu ya. Itu yang ketujuh. Yang ke-8. Ya. Arti ahli bait ialah family termasuk isteri Nabi. Ahli bait tu. Itu isteri Nabi itu ahli bait betul tu. Artinya keluarga Nabi. Ya, dia panggil ahli bait. Tapi Syiah mengkafirkan Aisyah. Dia tak menerima Aisyah sebagai ahli bait. Fatimah pun gitu juga. Jadi tak sama dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah ya. Yang ke-8 kata Syiah tu Ahlul Bait hanyalah keturunan Ali. Dengan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Dia menerima Ali tu dan juga Fatimah aja. Dan yang lain tak ada. Bukan Ahlul Bait Aisyah bukan. Isteri-isteri Nabi yang lain pun bukan. Mereka hanya menerima Ali dan Fatimah saja. Jadi beza tak? Jauh beza. Yang 9. Syurga dan neraka kekal selama-lamanya. Itu fahaman kita. Syurga akan kekal selama-lamanya, neraka pun kekal selama-lamanya. Allah kabul dalam Quran, hum fiha khalidun. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Syurga pun begitu, neraka pun begitu. Ya. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itu yang menjadi ahli syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Ya, itu pahaman kita. Quran kabur itu. Tapi Syiah kata apa? Syurga dan neraka tidak kekal. Neraka pun kita faham kekal. Ada tak ayat Quran katakan neraka itu kekal? Ada. Wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar. Sambung. Hum fiha khalidun. Suratul Baqarah ayat 39. Dan mereka-mereka yang kufur, artinya ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu yang menjadi ahli-ahli neraka.
kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu fahaman kita. Kerana Quran dia khabar betul. Tapi Ahlussunnah kata tak kekal. Syurga tak kekal, neraka pun tak kekal. Yang ke-10, timbangan di akhirat ada. Apa dia? Ya. 354 wa Allah, ini 356 tak ada. Tak ada. 355 tak ada. 355 356 tak ada. Udah tanggal tu mana pergi entah je tengok. Ya. 355 3 nanti tengok dia tak tengok. Dalam kau ya. Ini 367 yang dia ni. Nanti ya. Yang dah cerai-cerai ni. Ada 356 insya-Allah. Jadi 355 sekarang ni ya. 355 betul. Mujur ngapa? Tidak? Langkah tadi ya. Yang ke-9. Tadi 8 ya. Ni yang ke-9. Oh ni 9 juga tapi lain muka suratnya. Yang ke-9, tidak menganut faham wahdatul wujud. Wahdatul wujud tu apa? Allah tu satu. Semuanya kita ni Allah, apa Nabi Allah, apa? Nur Muhammad, Nur Allah. Itu Allah satu. Wahdatul wujud. Semuanya Tuhan belaka tu. Iaitu serba Tuhan. Itu kita tidak menganut fahaman itu. Tapi Syiah menganut wahdatul wujud, menganut faham wahdatul wujud. Serta Tuhan, apa saja semua Tuhan yang menentukannya ya. Kita menganut itu juga tapi bukan Tuhan yang buatnya, bukan. Itu bezanya ya. Yang ke-10, Islam sudah cukup pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Wafat je Nabi, Islam ditinggalkannya sudah cukup dah, lengkap dah. Tak perlu diubah-ubah lagi, tak perlu dipindah-pindah lagi. Tapi Syiah mengatakan Islam belum cukup ketika itu kerana masih ada wahyu ilahi. Untuk imam-imam Syiah. Imam Syiah akan menerima wahyu lagi ya. Yang ke-11, taqiyah bukan rukun iman. Taqiyah itu apa? Artinya simpan dulu. Kalau kita tahu benda tak betul, simpan dulu tak betul tu. Kalau kita tahu benda tu betul, simpan dulu. Jangan isiarkan pada orang ramai. Itu artinya taqiyah. Itu dalam Islam tak ada. Kita tak percaya dengan taqiyah. Tapi Syiah tunggu kejap punya. Dia nanti dulu sampai masa baru mereka mengeluarkan mengubah fatwa-fatwa dalam Islam ya. Itu namanya taqiyah. Bukan rukun iman. Tapi ikut Syiah, taqiyah itu salah satu rukun iman. Kalau benda itu tak perlu, jangan diwar-warkan dulu, jangan diperjuangkan dulu. Diam, jangan cakap dulu, simpan dulu. Itu namanya taqiyah. Dan ikut Ahlussunnah wal Jamaah tak ada taqiyah. Kemudian yang ke-12, raj'ah. Raj'ah apa? Artinya tak ada. Apa raj'ah? Raj'ah dalam Ahlussunnah wal Jamaah tak ada. Artinya apa? Macam kahwin mut'ah. Artinya itu dalam umat kita tak ada ya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Syiah mengatakan ada. Iaitu raj'ah mempercayai adanya raj'ah, rujuk. Boleh bersatu. Suka sama suka, kahwin. Kahwin kontrak. Tahu kahwin kontrak? Itu ada dalam Ahlussunnah wal Jamaah tak ada, tapi Syiah ada. Yang ke-13 dan lain-lain. Dan 13 Syiah pun lain-lain. Banyak lagi itu perbezaannya. Kemudian akan datang kita baca Khawarij. Apa beza fahaman Khawarij dengan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah? Ya. Banyak juga bezanya. Itu akan datang kita baca ya. Untuk kali ini cukup sekarang itu ya. Cukup tak? Dah dengar belum? Betul so Qadariyah. Apa beza Ahlussunnah wal Jamaah dengan Qadariyah? Betul Jabariyah. Apa beza Ahlussunnah wal Jamaah dengan Jabariyah? Ya. Kemudian apa lagi? Musyabbihah.
Apa beza ahli sunnah wal jamaah dengan musyabbihah dan najariyah sebelum tu? Najariyah. Betul musyabbihah. Betul Ibnu Taimiyah. Ada beza ya? Okey, sekian dulu untuk kali ini. Akan datang kita akan sambung lagi di bab perbezaan antara ahli sunnah wal jamaah dengan khawarij. Khawarij ya. Baik, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya? Ya. Masa Nabi Isa pergi dia turun mengajikan bahawa dari Islam. Masa tu kumpulan Dajjal tu semua dah tak ada kan? Dajjal sudah mati, tapi bukan. Dajjal tu dibunuh oleh Nabi Isa. Nabi Isa tu akan mengambil alih pemerintahan tentera Islam dari Imam Mahdi. Mula-mula Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi, lahirnya Imam Mahdi. Kemudian tengah berperang tu, Nabi Isa pun turun dari langit. Dia akan membantu Imam Mahdi dan akhirnya Imam Mahdi menyerahkan pemerintahan tu kepada Nabi Isa. Maka dibunuh oleh Dajjal ketika itu. Perang lama lepas tu ya. Mati Dajjal. Bila mati Dajjal, tak ada lagi musuh-musuh Islam. Sebab banyak orang mengatakan Dajjal itu ialah Yahudi. Bila mati Yahudi, tak ada lagi Islam ya. Tak ada lagi Islam. Kalau tak ada lagi Islam, tidak lagi tentangan terhadap Islam. Ya, umat Islam akan jadi aman damai. Ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Wallahu a'lam. Entahlah kita ada lagi masa itu, wallahu a'lam, tak tahu ya. Kemudian barulah manusia makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Ulama makin lama makin tak ada, makin lama makin tak ada, makin lama tak ada. Akhirnya tak ada langsung ulama. Tinggal orang apa? Tinggal orang yang jahil-jahil jadi pemimpin. Maka keluarlah fatwa yang sesat lagi menyesatkan. Sebelum dipanggil siapa? Israfil. Apa kerja Israfil? Meniup sangkakala. Itu akan datang insya-Allah ya. Itu akan berlaku tu. Hari ini berapa bulan? 1 bulan 9 ya. Alright. Lagi? Mana? Himpunan, bukan satu kitab je, himpunan. Boleh baca di antaranya, kalau tak salah saya, hidup sesudah mati pun ada lepas tu. Dalam kitab itu ada. Kita akan baca insyaAllah ya. Itu di antaranya. Tapi dia punya susunan tak ada macam saya cerita. Jadi urutan-urutan tu tak ada cerita. Tapi lebih kurang itu lah tu ya. Hidup sudah mati masih ada lagi ya. Dan ada lagi kita akhir zaman berlaku tu akan datang ya. Riwayat apa ni kita sejarah Nabi pun ada ya. Okey, lagi? Dia lintasan-lintasan tu tidak lagi mendatangkan dosa. Yang jadi dosa tu jadi sikap. Itu yang betul dosa. Lintasan-lintasan tu memang dia datang. Datang semua orang ada lintasan-lintasan. Betul ke tak betul ke? Ada tak? Belum. Dia lintasan belum lagi keluar dari Islam. Belum lagi. Cuma bahayalah ya, memang bahaya. Takut kita jadi sikap. Tapi dia belum keluar dari Islam lagi. Lintasan-lintasan macam itu belum keluar dari Islam lagi. Sebab bila ada lintasan macam itu kita selalu sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tahu datang dari syaitan. Ya.
Itu lintasan tu semua orang dapat. Semua orang semua orang di atas syaitan dia tahu. Semua orang akan dikenai. Jadi yang salahnya jadi sikap. Dia bangun-bangun dia dah tak percaya betul. Kalau teringat ini tak betul, ini tak betul, dia syaitan nyanunya. Langsung tak buat, semayang langsung hidak apa hidak. Itu yang salah tu. Lintasan tu semua orang kena. Tapi jangan jadi sikap. Okey, lagi? Tak ada. Tak ada.